Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 25 Mei 2021. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun kepada 5,263 orang melibatkan 1,450 keluarga di 38 PPS di daerah Beaufort dan Tenom malam tadi. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, jumlah penduduk menurun berikutan PPS Dewan Terbuka Saga dan Dewan Mini Jinuin Jimin di Tenom ditutup selepas kesemua penduduk dibenarkan pulang. Dijangkakan lebih ramai akan dibenarkan pulang hari ini berikutan paras air di semua kawasan mula menurun. Di Tenom, seramai 4,633 penduduk masih ditempatkan di 34 PPS, manakala seramai 603 penduduk melibatkan 155 keluarga masih berada di 4 PPS di Beaufort. Sementara itu, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan agensi di bawahnya dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Lembaga Tabung Haji TH, Yayasan Dakwah Islamiah Yadim dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM laksana tanggungjawab sosial korporat CSR bantu penduduk terjejas banjir di Tenom dan Beaufort. Ia melalui sumbangan wang ringgit serta barangan makanan dan minuman yang disampaikan wakil agensi kepada pegawai daerah Beaufort Abdul Imam Basirun dan penolong pegawai daerah Tenom Yusri Ismail Yusof sambil disaksikan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika tinjauan di kedua-dua daerah tersebut. Datuk Arifin berharap sumbangan berkenaan dapat membantu penduduk terjejas berkenaan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan telah mengarahkan pegawai Jahins untuk memantau Sekolah Agama Negeri San, Sekolah Pondok dan Mastafiz serta masjid dan surau yang terjejas bencana banjir untuk dibantu dan dibaik pulih. Sementara itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara PPS seluas 0.4 hektar akan dibina di Kampung Padas Damit Beaufort. Kos pembinaan PPS yang dijangka mampu menampung hingga 200 keluarga akan ditetapkan selepas perbincangan dengan Jabatan Teknikal dalam tempoh terdekat. Ketika ini terdapat 5 PPS yang sering diaktifkan semasa bencana banjir di daerah Beaufort, antaranya Dewan Residen, Dewan Kebudayaan dan Kesenian Bisaya dan Dewan Selagon. Padas Damit ini disebabkan keadaan tempat tersebut yang apabila banjir berlaku, maka beberapa buah kampung di persekitaran tersebut akan terputus hubungan darat disebabkan ditenggelami air. Jadi maka dengan itu adalah elok dan wajar dilakukan atau dibina pusat pemindahan sementara di Padas Damit. Syahelmi bercakap kepada RTM selepas meninjau lokasi cadangan tapak pembinaan PPS di Kampung Padas Damit Beaufort. Terdahulu beliau turut menziarahi keluarga mangsa korban banjir di Kampung Teratak. Dalam perkembangan berkaitan, Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik memberitahu 14 jalan termasuk beberapa jambatan di Kemabong Tenom yang rosak akibat banjir akan diambil tindakan segera selepas laporan diterima daripada Jabatan Kerja Raya Tenom. Jadi kita minta supaya pihak JKR dapat membuat kajian dan dapat menghantar laporan dengan seberapa segeralah supaya kita dapat ambil tindakan. Kerja dapat mengambil tindakan dan kita akan buat dengan kerja-kerja serta-merta. Yang jalan-jalan putus, jambatan putus kita buat serta-merta. Sementara itu, Wakil Rakyat Kemabong Datuk Rubin Balang berharap agensi berkaitan dapat menyenaraikan segala kerosakan dengan kadar segera untuk tindakan lanjut. Jabatan-jabatan yang berkenaan dapat menyenarai semua kerosakan-kerosakan ini supaya kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat menilai semua kerosakan ini dan dilaksanakan dengan seberapa segera yang seboleh-bolehnya. Mereka ditemui media selepas melawat jalan Kampung Kuala Tomani Kalibatang Lama dan Kampung Ulu Tomani di Kemabong. Perkembangan kes COVID-19, sebanyak 184 kes positif, 88 pesakit sembuh dan 2 kluster baru dicatatkan semalam. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Taman Deluxe di Penampang melibatkan kes indeks seorang suri rumah 68 tahun merentas daerah dari Semporna ke Penampang untuk meraihkan Aidilfitri bersama anak-anaknya pada 15 Mei sebelum dikesan positif pada 19 Mei. Siasatan awal kemungkinan puncak penularan berlaku ketika sambutan raya di Kampung Batu Dua Semporna pada 13 hingga 15 Mei. Setakat ini jumlah kes positif bagi kluster ini 12 orang.
Kluster Kampung Padawan dipapar pula dikesan pada 22 Mei di Klinik Kesihatan Inanam hasil saringan bergejala kes indeks seorang wanita 50 tahun yang positif bersama 3 anaknya. Penelitian awal jangkitan dipercayai menular semasa hadir Majlis Pengemubian di Kampung Padawan pada 17 Mei. Dalam pada itu, Datuk Masidi turut memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksana di 4 lokaliti iaitu Taman Seri Ketiau dan Taman Desa Seri Ketiau di Putatan, Ladang Felda Global Venture Kelabakan dan Kampung Sungai Imam di Tawau bermula 26 Mei hingga 8 Jun 2021 selaras keputusan Kerajaan Persekutuan. Mengenai prosedur operasi standard SOP hari Wesak, jumlah kehadiran di rumah ibadat hanya 1/3 kapasiti ruang atau 50 orang yang mana lebih rendah. Setiap sesi adalah selama 1 jam sahaja antara pukul 6 pagi hingga 2 petang. Masyarakat khususnya di luar bandar terus diingatkan agar mendaftar diri untuk vaksinasi dalam usaha menangani jangkitan COVID-19 yang kian meningkat. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Dr. Rodi Awah berkata, terdapat penduduk kampung yang belum mendaftar kerana berhadapan kekangan termasuk tidak tahu menggunakan MySejahtera dan masalah liputan internet. Selain itu, ada penduduk yang takut kerana tidak mendapat maklumat yang cukup, betul dan sahih. Ini satu usaha kita untuk memberi kepahaman, kesedaran bahawa saya telah divaksin dos yang kedua, saya tidak rasa apa-apa pun. Begitu juga pemimpin-pemimpin yang lain, kita sebut satu persatu kepada rakyat. Apalagi tunggu, apa perlu takut? Kalau kami berani, kenapa orang takut? Datuk Rudi ditemui RTM selepas merasmikan program Sepakat Komuniti anjuran Jabatan Penerangan di Kampung Tambilidon, Pitas. Tambahnya, setakat ini hanya 10% penduduk di daerah Pitas telah mendaftar untuk vaksinasi dan lebih 2,000 orang telah pun divaksin. Pelaksanaan dan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat untuk mengawal peningkatan kes COVID-19 hanya akan berkesan sekiranya semua pihak memberi kerjasama secara konsisten. Rakyat juga perlu bijak memain peranan termasuk mengatur aktiviti dan pergerakan selain kawalan kendiri secara efektif dalam tempoh pandemik. Masyarakat optimis peringatan yang sering kali dinyatakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah mampu membantu usaha memutuskan penularan jangkitan COVID-19 yang kian meningkat. Apa yang kita tahu kan, apa yang Perdana Menteri bagi amanah tu untuk kita, semuanya untuk kebaikan kita lah kan. Bila kita di rumah, kita terelak daripada jangkitan lah. Memang saya setuju lah, sebab itu yang terbaik untuk kita mengelak dan mengurangkan jangkitan lah. Apa yang disarankan itu memang betul dan sesuai dalam keadaan sekarang lah. Memang sesuai dan mengurangkan COVID sebabkan perhubungan sama orang lain kita terkawal kalau di rumah. Satu, dan memutuskan tu rantaian tu COVID lah. Dan saya memang sokong lah apa yang dicadangkan tu. Memang cadangan tu memang bagus lah untuk keluarga, untuk masyarakat. Supaya kita jangan pergi jalan-jalan, pergi mana kan, takutkan COVID sekarang ni terlampau tinggi kes tu. Baguslah tu caranan PM tu. Perdana Menteri sekali lagi memberi peringatan kepada rakyat agar melakukan kawalan kendiri ketika program Bual Bicara eksklusif di TV1 baru-baru ini. Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah sedang melaksanakan sistem perniagaan mikro luar bandar bagi membantu meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar melalui aktiviti pertanian. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan, fokus sistem itu ialah memastikan pelbagai hasil pertanian yang diusahakan penduduk secara berkelompok dapat dipasarkan. Orang kampung ada tanah, kaya dengan tanah. Mereka boleh mengusahakan tanah mereka, fokus kepada pengeluaran dan sistem itu akan bantu mereka untuk pengumpulan, pemursisan dan pemasaran. Itu idea dia.
Datuk Jeffrey berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menyempurnakan majlis penyerahan bantuan tangki, pam air dan paip kepada pengusaha kebun di Kampung Tibabar, Tambunan. Katanya kejayaan pengusaha kebun Kampung Tibabar di Tambunan menghasilkan pelbagai hasil pertanian seharusnya menjadi dorongan kepada penduduk daerah Tambunan untuk mengusahakan tanah mereka. Antara hasil pertanian pengusaha kebun Kampung Tibabar ialah tanaman padi, betik dan jagung. Sementara itu, pekebun yang ditemui amat bersyukur menerima bantuan berkenaan. Tidak disangka-sangka kami punya permohonan dapat diberi oleh Datuk. Memandangkan semua yang peserta ini semua yang berumur. Jadi saya nampak sangat kasihan dengan dirang angkat-angkat air jauh. Sebelum ini kami para pekebun yang berada di sini susah payah mengangkat air pergi ke sana untuk menyiram tanam-tanaman kami. Tapi selepas mendapat bantuan ini kami memudahkan kerja kami. Selama ini pun kalau macam yang pertama kali kami bukakan musim kemarau, susah sangat mau ambil air, bah. Terpaksa kadang-kadang pakai wheelbarrow kami suruh ambil air dari sungai. Jadi kalau sudah dapat bantuan begini macam terharu betul-betul. Sambutan Hari Penyu Sedunia Peringkat Negeri akan diadakan secara maya sejajar pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah. Sambutan kali ini bagi meningkatkan kesedaran awam, kepentingan memelihara serta melindungi haiwan yang kian pupus berkenaan. Pegawai Jabatan Hidupan Liar Sandakan Hussein Muin memaklumkan tarikh dan lokasi sambutan yang akan melibatkan pelbagai agensi termasuk Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO akan dimaklumkan kelak. Di Sabah kita terus mengadakan sambutan perayaan ini dengan mengadakan sambutan secara maya dengan melibatkan beberapa agensi iaitu seperti UMS dan juga beberapa NGO yang lain. Dan perkara ini telah kita jayakan pada tahun 2020 walaupun semasa PKP dan insya-Allah pada tahun ini juga kita akan membuat secara maya juga. Hussein menyatakan demikian dalam temu bual menerusi Cerita Pagi Sabah Selamat Pagi Malaysia di TV1. Beliau juga memaklumkan pihaknya dengan kerjasama pelbagai agensi akan terus mempergiat penguatkuasaan enakman pemeliharaan hidupan liar 1997 untuk memastikan kesinambungan hidupan berkenaan termasuklah membanteras aktiviti penjualan dan pembelian telur penyu. Penglibatan dan kerjasama masyarakat juga penting dalam mempertahankan spesies berkenaan. Sekian Berita Pagi Sabah, kekal patuh SOP, amalkan kawalan kendiri. Saya Sharon Raymond, salam hormat.